Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi untuk subjek ibadah kita pada kali ini. InsyaAllah kita masih lagi tajuk yang sama, iaitu solat jamak dan solat qasar. Okey, pada minggu sebelumnya kita telah belajar tentang pengertian apa maksud solat jamak, apa maksud solat qasar. Kemudian kita dah belajar solat mana yang boleh dijamakkan, solat mana yang boleh diqasarkan, yang mana kita tak boleh jamak, dan yang mana solat yang kita tak boleh qasar. Okey, untuk minggu ni kita tengok pula syarat-syarat solat jamak. Okey, untuk kita buat solat jamak, untuk kita laksanakan solat qasar, ada syarat-syarat yang tertentu. Bukan boleh suka-suka kita nak buat solat jamak, bukan suka-suka kita boleh buat untuk solat qasar. Okey, tengok yang pertama. Okey, kita tengok syarat-syarat untuk solat jamak dulu. Okey, tengok solat jamak dulu. Yang pertama, mestilah seseorang itu dalam perjalanan melebihi 2 marhalah. Okey, 2 marhalah iaitu lebih kurang 90 km. 90 km ke atas. Okey, macam mana pula kalau orang tu dia pergi berjalan 80 km ataupun 89 km? Cukup tak syarat dia? Okey, tak cukup. Okey, seorang itu mestilah perjalanannya ataupun dia bermusafir melebihi 2 marhalah. Contoh, awak duduk dekat Melaka. Okey, kampung awak dekat Terengganu, Kuala Terengganu. Perjalanan lebih kurang 300 km. Okey, bila 300 km, lebih tak 90 km? Okey, lebih. Jadi, awak dah cukup dah syarat untuk buat solat jamak. Okey, syarat yang pertama awak dah lengkap. Okey, syarat yang kedua, perjalanan mestilah dengan niat, dengan tujuan yang baik. Contoh, kita nak balik kampung, tujuan baik tak? Tujuan baik lah, kita nak ziarah atuk, nenek kita, keluarga kita kat kampung. Okey, bukan niat kita nak pergi mencuri, nak pergi buat maksiat. Itu kita tak boleh buat solat jamak. Okey, kalau kita nak pergi dengan tujuan yang baik, barulah kita boleh buat solat jamak. Contoh, kita nak pergi ziarah pakcik kita, kakak kita, adik-beradik kita yang sakit dekat tempat lain, tempat yang jauh, maka kita boleh buat solat jamak sebab tujuan kita baik. Okey, tujuan kita nak ziarah orang yang sakit. Okey, yang ketiga, hendaklah melepasi sempadan tempat tinggal. Okey, maksud dia kita dah keluar daripada kawasan tempat tinggal kita. Contoh, awak duduk dekat air keruh, awak dah sampai dekat Seremban. Boleh tak kita nak buat solat jamak? Dah boleh dah. Sebab kita dah keluar daripada daerah tempat tinggal kita, mungkin tempat kita bertinggal. Okey, contoh, awak keluar pukul 1 tengah hari. 1 tengah hari daripada air keruh, belum masuk waktu Zuhur. Okey, awak nak pergi ke Shah Alam, Selangor, ataupun awak nak pergi ke Perak. Okey, awak keluar daripada rumah awak daripada air keruh pukul 1 tengah hari, belum Zuhur. Jadi bila awak sampai dekat Seremban, dah masuk waktu Zuhur. Tapi dalam masa yang sama, awak tak sampai lagi 90 km, betul? Okey, tapi kita boleh buat solat jamak sebab kita dah keluar daripada tempat tinggal kita. Okey, kita dah keluar tempat tinggal kita dan kita nak pergi jalan yang jauh, iaitu lebih daripada 2 marhalah. Okey, jadi awak boleh buatlah solat jamak dekat RNA Seremban. Tak ada masalah. Okey, yang seterusnya masih dalam bermusafir. Okey, awak pergi satu tempat tu, contoh hari ni awak pergi Kelantan, besok awak sambung pula awak pergi Pahang, besok awak sambung pula pergi Perak, kemudian awak sambung pula pergi Perlis, Kedah, Penang. Okey, walaupun dalam beberapa hari, dalam seminggu awak mesti berjalan, selama itulah awak boleh buat solat jamak. Okey, tapi kalau awak pergi satu tempat tu, awak dah niat dah, aku nak pergi Terengganu, nak pergi 5 hari lah. Okey, awak tak boleh buat solat jamak. Bila awak sampai ke tempat tu, awak dah tak boleh buat solat jamak dah. Kerana syarat dia mestilah tidak berniat bermukim melebihi 3 hari. Okey, termasuk perjalanan. Contoh, awak dah niat dah, aku nak balik rumah nenek aku, nak balik rumah nenek aku, nak balik seminggu lah. Maksud dia bila awak dah sampai rumah nenek awak dekat Terengganu, dekat Kelantan, awak dah tak boleh buat solat jamak sebab awak dah duduk kat sana dah lebih 3 hari. Awak dah niat nak duduk lebih 3 hari. Okey. Okey, kita tengok pula syarat-syarat solat qasar. Yang pertama,
perjalanan mestilah melebihi 2 marhalah, sama juga dengan solat jamak tadi, melebihi 2 marhalah. Okey, yang kedua, perjalanan dengan tujuan yang baik, sama juga. Kena niat yang baik. Kalau niat nak buat perkara yang tak baik, tak boleh, tak sah solat qasar tersebut. Okey. Seterusnya, hendaklah melepasi sepadan tempat tinggal, sama juga dengan solat jamak tadi. Yang seterusnya, masih dalam bermusafir. Okey, sama juga. Yang seterusnya, tidak berniat bermukim melebihi 3 hari. Okey, seterusnya tidak berimamkan imam yang sempurna rakaat. Okey. Jika kita nak buat solat qasar kita faham pengertian dia memendekkan rakaat. Okey, daripada 4 kepada 2. Jadi, kita tak boleh ikut imam yang sempurna. Kita tahu imam tu dah sembahyang 4 rakaat. Okey, kita nak buat solat qasar 2 rakaat, kita tak boleh ikut imam tersebut. Tapi, jika imam tersebut nak buat solat qasar sama macam kita boleh jadikan dia imam. Okey, seterusnya yang terakhir, mengetahui destinasi yang dituju. Kita kena tahu tempat yang kita nak pergi itu sampai tak 90 km. Nah, contoh, selalunya kita naik atas lebuh raya, kita dah nampak kan, berapa kilometer. Okey, jadi kita tahu berapa jauh yang kita nak pergi. Okey. Untuk minggu ni, Muallim nak keluarkan buku tulis awak, tulis tarikh, tulis hari, tulis subjek kita ibadah. Okey, Muallim nak awak buat nyatakan perbezaan solat jamak, syarat solat jamak dan syarat solat qasar. Okey, Muallim nak awak buat dalam bentuk peta pokok. Okey, darjah 4 awak dah tahu kan? Darjah 5 awak dah tahu kan macam mana nak buat peta pokok. Okey, Muallim nak awak dah siap nanti, dah siap syarat-syaratnya, awak ambil gambar, awak upload dalam Google Classroom, dan jika ada apa-apa masalah awak tak faham ke tentang penerangan Muallim, awak boleh terus hubungi Muallim, awak call pun boleh, awak WhatsApp pun boleh. Okey, Muallim akan segera jawab segala pertanyaan awak. Sekian untuk itu saja kelas kita pada minggu ini. InsyaAllah kita ketemu lagi pada sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.